Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairur rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin muslimin dan muslimat yang budiman dan beriman, amin. Pertama sekali Ustaz sekali lagi mohon maaf agak kelewatan, pun hampir sama ya, kurang lebih setengah jam. Tapi kali ini ambil side lebih awal datang, tapi biasalah alasan paling standard jam. Jamnya agak sedikit luar biasa hari ini. Jadi sekali-sekala para asatizah harus dibekalkan dengan helikopter. Baik, hadirin sekalian, kita masih lagi dalam kajian Asmaul Husna yang ke-14 hari ini di muka surat 57, iaitulah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, Allah yang Maha Mengampun. Buku yang ada di hadapan tuan-puan, Ustaz hanya jadikan ia rujukan kepada doa-doa yang disusun. Artinya pada setiap Asmaul Husna dibekalkan kepada kita doa yang berkaitan. Tunggu lagi dari segi huraian, perbincangan, perbahasan, Ustaz sebenarnya merujuk kepada beberapa buah buku yang besar, berakhir dengan Ustaz sendiri yang membuat notanya. Pun begitu, marilah sama-sama kita membaca akan doa tersebut di muka surat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya Ghaffar inni as'aluka an taghsil qalbi minal awzari wa as'aluka an tamla'ahu wa an tukhalliqana bi akhlaqi hadzal ismi hatta nastura auratal ikhwani wa nuqabila sayyi'ati bil ihsani linanala al wajahata fid dunya wal akhirah wa nuhfadha min zalamil ma'siyah al batinati waz zahirati innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina
wa nurina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang bermaksud, wahai Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada yang disembah selain Engkau. Engkau telah mencipta aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berpegang teguh pada perjanjian-Mu dan janji-Mu sekuat keampunanku. Aku berlindung kepadamu daripada keburukan apa yang telah kulakukan. Aku mengakui limpahan nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui juga dosaku. Ampunkanlah aku serta tutupkanlah aib, kesalahan dan kekuranganku. Tiada mengampuni dosa serta menutup aib dan kesalahan kecuali Engkau. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Aku memohon kepadamu agar Engkau membersihkan hatiku daripada segala noda. Aku memohon agar Engkau memenuhinya dengan cahaya. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk berakhlak dengan nama-Mu ini, sehingga kami dapat menutup aib para saudara kami dan agar kami mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga kami dapat memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat, serta terhindar daripada kegelapan dosa zahir maupun batin. Sesungguhnya Engkau, wahai Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu, dan segala selawat dan salam sentiasa dilimpahkan kepada Nabi, Rasul dan cahaya kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muslimin dan muslimat sekalian, doa yang ada di hadapan kita ini adalah dikenali sebagai Ummul Istighfar, induk ataupun ibu kepada istighfar, yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus ia merupakan doa yang ma'thur. Induk ataupun ibu istighfar ini memberi maksud, kalau ditanya kepada kita, Ustaz, saya nak beristighfar ni, nak bertaubat, ada tak zikir-zikir yang boleh saya baca? Kalau boleh yang dibaca oleh Nabi, supaya apa? Saya betul-betul boleh menghayati untuk saya bertaubat dan beristighfar. Maka cadangannya ialah doa yang sama-sama kita baca tadi. Ingat semua kan? Ya, gaya angguk tu angguk tak ingat ya. Tak apa, tak ada masalah. Jadi bulan depan kita akan tebuk. Jadi Ustaz bagi masa sebulan untuk menghafaz. Macam mana? Ada berani? Kat rumah pun bukan ada kerja kan? Tidur bangun main cucu. Ya Allah. Oh, banyak kerja. Kalau banyak kerja, menghafaz ini sambil bekerja lagi mudah sebenarnya. Jadi jangan bagi alasan ya. Okey, baik. Hadirin sekalian, mari kita bahas. Al-Ghaffar memberi maksud Allah yang Maha mengampunkan dosa hamba-hambanya yang berdosa dan bersalah. Maaf ya, sila angkat tangan siapa yang rasa dia tidak ada dosa. Nak tengok muka sikit. Ataupun sila angkat tangan siapa yang rasa berdosa tapi sikit saja dosa dia. Sentuh kanan, sentuh kiri. Hello. Ni soalan ni. Mau angkat tangan? Okey, sekarang saya respon soalan ketiga. Siapa yang rasa dosanya banyak? Oh, sebab Ustaz angkat ya? Nah, jawabnya kita kena akui dosa kita banyak. Mungkin ada yang berkata, Ustaz, apa dosa saya sekarang? Saya sudah maintain dalam masa sehari, dalam masa seminggu, dalam masa sebulan. Saya cuba ikhtiar, saya tak buat dosa. Maka apa dosa saya?
Orang yang berkata apa dosa saya, itulah dosanya. Ia telah terasa dirinya tidak berdosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan perasan kamu tu bersih sangat. Kamu jangan perasan kamu tu suci sangat. Kita ni bertepek-tepek dengan dosa. Faham bertepek-tepek? Oh faham ya? Masa tak faham ni? Penuh tepu dengan dosa. Yang jelas yang tidak ada dosa ialah para nabi dan para rasul yang wajib kita yakini atas nama maksum, terpelihara, al-asamah daripada dosa dan maksiat. Adapun kita yang nabi pun tidak, rasul pun tidak, wali pun tidak, maka kita tenggelam lemas dengan dosa. Maka kita jangan fikir bila sebut dosa, maaf cakap, kena tunggu merompak dulu, mencuri dulu, berzina dulu, minum arak dulu. Tidak. Tak mungkin standard ahli jemaah Masjid Al-Falah yang sifat mereka wara'dun wa barqa'. Amin. Yang sifat mereka baik, pijak semut pun tak mati. Bayangkan semut confuse hari tu. Kenapa aku dipijak tak mati? Tengok-tengok, wah ahli jemaah Masjid Al-Falah. Baik. Hadirin sekalian, dalam soal dosa, ada satu kata kunci yang harus kita pegang. Namanya hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar, baik dianggap orang biasa, sayyiatul muqarrabin, tapi masih dianggap dosa bagi mereka yang mahu menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Justru kita posisi dan tanya diri kita, aku dengan Allah ni nak jadi biasa-biasa ke ataupun orang yang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Orang yang dekat dengan Allah maknanya akhirat kelak, tiba di padang mahsyar, itulah yang Allah pandang kita dulu, Allah raih kita dulu, Allah tatang kita dulu, Allah panggil kita dulu untuk masuk syurga. Nah, nak jadi orang biasa ataupun luar biasa? Soalan jawab. Biasa atau luar biasa? Luar biasa. Jadi bukannya hasanatul abrar yang biasa-biasa, tak. Tapi orang yang luar biasa. Maka kayu ukurnya macam mana? Baik dianggap orang biasa, sayyiatul muqarrabin, tapi dianggap dosa bagi orang yang mahu menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, bagi orang biasa, kalaulah boleh bangun pagi, solat subuh, Masya Allah, hebat lah tu. Hebat, alim bertitik lah tu. Mencurah-curah air alim dia. Kenapa? Boleh bangun pagi, kemudian boleh solat subuh. Masya Allah. Hasanatul abrar untuk orang awam biasa. Tapi nisbah kepada kita yang ingin menjadi al-muqarrab, yang dekat dengan Allah, dengan harapan akhirat kelak, biarlah aku dululah yang dipanggil oleh Allah masuk syurga. Akhirat kelak dosa aku dululah yang ditanggal buang. Akhirat kelak aku dululah yang boleh pakaian. Akhirat kelak aku dulu yang boleh makan, boleh minum, dilayan sebagai warga VIP. So maka pada masa itu, apa yang perlu kita buat? Kalau sekadar bangun pagi, boleh solat subuh, itu biasa je. Sayyiatul muqarrabin, biasa saja. Yang hebat apa dia? Yang hebat? Yang hebat ialah sebelum solat subuh, dia boleh buat qabliyah 2 rakaat. Dia maintain saja. Nah, ini dikatakan muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sampai ke satu garis, kalaulah pagi itu dia hanya boleh solat subuh, tapi dia terlepas tak buat solat qabliyah 2 rakaat, dia terasa, ya Allah, berdosanya aku. Apa dosanya? Tak buat qabliyah 2 rakaat. Nah, nisbah orang awam biasa, tak boleh buat solat subuh tu pun tergolek-golek syukur. Iya. Tapi
Nisbah kepada kita yang cuba prepare untuk menjadi iman first class, di saat kita tak boleh qabliyah, kita rasa dosa dengan Allah. Maksud ustaznya, tolong jangan rasa kita tak berdosa tau. Indikator dosa itu dia bukan merapat mencuri, tapi kita bercakap dalam kerangka kita orang agamawan. Dan kita yang berada di masjid ini, insya-Allah semua orang agamawan belaka kan, masya-Allah. Ai muka tahajud belaka ni. Allahu akbar. Okey. Saya pergi lagi. Ni belum bahas inti Al-Ghaffar, ni mukadimah ya. Nampak dah stres tu. Contoh Zuhur nanti. Okey, sama juga. Boleh solat Zuhur 4 rakaat. Maaf ya, ni sebah kepada orang awam biasa, seseorang yang jarang hidup dengan suasana beragama, tiba-tiba boleh solat Zuhur 4 rakaat, boleh buat di masjid, kemudian boleh muafiq, bukan masbuk, muafiq dengan imam pula. Ya Allah, kenyang tak makan, seminggu sembang kat mak dia. Ya Allah, atan tu dia boleh solat berjamaah dengan imam Zuhur, muafiq dengan imam Allahu akbar, terus Allahu akbar. Baik, hasanatul abrar, baik untuk orang awam biasa. Tapi nisbah kepada kita yang kita cuba nak menjadi orang first class dengan Allah akhirat kelak, nak masuk syurga awal-awal, kalau sekadar solat Zuhur berjamaah 4 rakaat dengan imam muafiq biasa saja. Yang luar biasa apa dia? Buat qabliyah 2 rakaat. Okey, dah biasa buat qabliyah 2 rakaat, datang lagi perasaan, kalau sekadar buat qabliyah 2 rakaat pun masih lagi biasa-biasa. Kerana apa? Seafdal salat sunat qabliyah sebelum berapa rakaat? 4 rakaat. Masya Allah, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Masya Allah, 4 rakaat sebelum asar. Jadi nak beritahunya, tingkatan keimanan sentiasa meningkat. Justru bagi kita yang sudah berusaha mujahadah untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba satu ketika kita miss, kecuali hanya buat 2 rakaat saja salat qabliyah zuhur tadi, harus terasa tu. Bukan terasa kita hebat beribadah, tapi terasa, ya Allah, berdosanya aku. Sebab apa? Hanya buat 2 rakaat je qabliyah zuhur. Nah, tengok, nak beritahu bagaimana nilai hidup tu terasa saja berdosa. Hello. Jadi pokoknya kembali kepada tadi, bahawasanya jangan rasa kita tidak berdosa, tetapi kena ada satu perasaan kita ni bukan maksum, sebaliknya kita adalah seorang yang berdosa. Baik, bila bercakap soal dosa, hadirin sekalian, ambil satu kata kunci, iaitu tidak aib seseorang itu melakukan dosa dalam hidupnya. Apa yang aib ialah dia tidak membuat U-turn kembali bertaubat daripada dosa dia. Ulang suara sekali lagi, tidak aib seseorang itu melakukan dosa. Kenapa? Nobody perfect. Bukan Mak Saleh kata, tapi Nabi yang sebut kullu banu adamu khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Tengok, cantik kan hadis Nabi? Kullu banu adamu khatta'un. Nabi kata semua anak cucu tu Adam ni khatta'un. Khatta'un Nabi buat dengan sirah mubalaghah, bukan sekadar berdosa tapi kaki dosa. Tu dia. Sekali-sekala main bola, itu kaki bola ke? Tak. Tapi kalau siang, malam, pagi, petang main bola memanjang, sembang pun bola, mimpi pun tidur bola, bola tu simpan bawah saji.
Itu confirm, itu namanya kaki bola. Sekali-sekala buat dosa, itu bukan kaki dosa. Tapi kalau memanjang buat dosa, itu memang kaki dosa. Dan Nabi sebut jenis keturunan manusia, Adam, kita semua ni, pada asalnya khata'un, memang kaki dosa. Dan tidak aib, biarpun kita jatuh ke paras, kaki dosa. Yang paling penting, wa khairul khata'ina tawwabun. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah tidak aib seseorang itu melakukan dosa, yang aib ialah tidak bertaubat kembali ke pangkal jalan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, hadirin sekalian, hidup ni ada satu perkataan namanya turning point. Turning point yang menjadikan kita ni berubah, ini nikmat yang paling besar sekali dalam hidup kita. Masya Allah, kadang-kadang kita bertemu kan dengan seseorang itu, maaf cakap, tu dia jahat, tiba-tiba berlaku kematian kepada ibu dia, datang keinsafan, menjadi turning point, jadi baik, jadi berubah, kembali ke pangkal jalan, bertaubat, menyantuni orang dengan baik, dengan Allah makin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Masya Allah. Bahkan pernah Ustaz dalam program-program kaunseling, maaf ya, okey, suami isteri memang orang kata sama-sama tak berguna lah orang kata, tapi bila bercerai, nah, wa imma bekas isteri jadi baik, bekas suami jadi baik. Kenapa? Mulai rasa insaf. Insafnya, tengok keluarga orang lain, baiti jannati, hoha. Okey, dunia pun nampak bagus, akhirat pun nampak bagus. Rumah tangga kita tu dia pantang jumpa kelahi, pantang kelahi jumpalah tu. Dunia entah ke mana, akhirat entah ke mana, anak-anak entah ke mana. Akhir sekali, tahu-tahu berubah jadi baik. Tahu-tahu suami pun berubah jadi baik, isteri pun jadi baik. Rupa-rupanya hikmah daripada penceraian itu berlakunya turning point. Maksud Ustaznya apa dia? Tolong jangan sia-siakan turning point yang berlaku dalam hidup kita. Ini merupakan suatu titik untuk kita bertolak kembali kepada Allah. Kita membuat reversal, kita buat pull back. Ini bahasa-bahasa siapa yang main saham tahulah ni. Nak beritahu bagaimana ini adalah contoh untuk kita meraih keuntungan hasil daripada turning point yang berlaku dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah ruangan yang kita kena tahu dalam kehidupan kita sebagai hamba yang berdosa. Pertama sekali, okey, Ustaz portfoliokan balik. Pertama, jangan perasan kita tidak berdosa, tetapi tahulah bahawa kita ni hamba yang berdosa. Yang kedua ialah tidak aib kita melakukan dosa. Yang aib ialah kita tidak membuat turning point, kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita faham kondisi macam tu, mulalah kita bergerak mencari Allah. Dan Allah Azza wa Jalla, hadirin sekalian, ketika mana memperkenalkan kepada kita, Allah langsung letak satu sifat namanya Al-Ghaffar. Iaitulah Allah yang Maha Mengampun. Bukan sekadar mengampun, bahkan yang menutup sekaligus akan dosa-dosa kita, sampai ke pekat hilangnya perasaan aib dan malu dunia dan akhirat. Itu maksud Ghaffar. Ghaffar diambil daripada kata dasarnya ghafara. Ghafara bermakna satara. Satara bermakna kafara. Kafara bermakna ghatta. Ghatta yughatti ghita'an fahuwa ghita'. Satara yastru sutran wa huwa sati wa zaka mastur. Kafara yakfur kufran wa huwa kafir wa zaka makfur. Ambil kau. Tak apalah ya, kita guna bahasa mudah.
bahasa Sumbajaya saja. Iaitu nak beritahunya ialah Allah kata, aku ni baik tak baik, kata Allah, bukan sekadar mengampunkan dosa kamu, bahkan langsung menyembunyikan kamu ini seolah-olah tidak ada cacat celah apa pun. Sehingga kan kamu di akhirat kelak dikenali oleh seluruh di padang mahsyar sebagai seorang yang sangat perfect, langsung tidak ada cacat celah. Ya Allah, hilang, tidak ada pasal aib dan malu. Tuan-puan, akhirat kelak di antara perkara yang sangat mendukacitakan berlaku pada sang hamba ialah apabila dosa yang dibuat oleh kita semasa di dunia ini diselongkar dan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla satu demi satu. Itu yang paling aib tu. Aib tak aib sehingga disebut dalam hadis-hadis Nabi SAW, apabila dosa seseorang hamba itu dibongkar oleh Allah Ta'ala 1, 2, 3, 4, maka makin banyak dibongkar makin malu, makin banyak dibongkar makin malu. Malunya kita habis-habisan menyembunyikan kepada suami kita, isteri kita, anak kita, menantu kita, ipar kita, adik-beradik kita. Tiba-tiba dibongkar, malu tak malu sampai ke pekat luruh daging muka yang ada. Biasa kita ni kalau malu sekadar kembang pipi kan, malu. Nah, tapi yang ni bukan kembang pipi ni, luruh daging muka. Kenapa? Malu yang teramat sangat. Masya Allah. Dia begini hadirin sekalian, ambil satu kata kunci, entah berapa kunci dah hari ni bagi, iaitu seseorang itu dilihat sempurna bukan kerana dia sempurna, tetapi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sudi menutup keaiban kita. Contoh, okey, datanglah Azah Yaqub atas pentas sekarang. Mungkin tuan-puan melihat Azah Yaqub ni sempurna nampaknya. Lah hai, dengan baju warna birunya, seluar warna putihnya, dengan kopiah nampak bergelik eloknya, dengan air muka nampak jernihnya. Baik nampak tu. Itu macam suami yang soleh, ayah yang baik, ustaz yang baik. Perfect nampak. Hadirin, anda tuan-puan melihat Azah Yaqub sempurna bukan kerana ustaz sempurna, tetapi kerana Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Ghaffar, yang sudi menutup keaiban Azah Yaqub. Bayangkan kalau satu demi satu kekurangan, kebodohan, keaiban, keburukan, salah laku yang selama ni ustaz sembunyi, tiba-tiba diselongkar di hadapan tuan-puan dan diterjemahkan dalam bentuk bau yang paling busuk. Demi Allah, tuan-puan tidak akan sanggup untuk beralam dewan ini. Sebab apa? Terlampau busuk dan hanyirnya Azah Yaqub. Andai kata dosa ustaz itu diterjemahkan dalam bentuk rupa yang hodoh, pasti hadirin semua akan lari bertempiaran. Kenapa? Hodoh yang teramat sangat. Tapi kenapa kita boleh bermuamalah satu sama lain elok-elok saja? Kerana Allah Azza wa Jalla sudi menutup keaiban dan keburukan kita. So bayangkan, kalaulah keaiban yang kita tutup sama ini dibongkar akhirat kelak oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang jatuh sampai ke pekat isi-isi muka pun jatuh. Jadi Allah Azza wa Jalla beritahu kepada kita, aku sebagai Allah yang bersifat Al-Ghaffar, bermakna satara, tutup. Aku berjanji, mana-mana hamba yang datang bersimpuh kepada aku, minta ampun, minta taubat, minta supaya aku ampuni dosa dia, aku bukan sekadar mengampunkan dosa dia, bahkan aku satar ghafar, aku tutup, sembunyi habis-habisan keaiban dia semasa di dunia, sampai ke peringkat akhirat kelak semua orang kenal dia. Perfectnya dia. Masya Allah.
Baik kan Allah yang kita sembah ni? Bahasa mudahnya, tak akan jumpa Allah lebih baik daripada ni. Memang tak ada pun. Masya Allah. Jadi kita kena faham bila sebut Allah itu bersifat Al-Ghaffar, bermakna Allah bukan sekadar mengampunkan dosa kita, bahkan Allah menutup keaiban kita sehingga kita menjadi orang yang paling ceria akhirat kelak, sebab kita orang yang sangat perfect. Dan disitulah Allah Azza wa Jalla akan bimbing tangan kita untuk masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Maka itu maksud Al-Ghaffar. Nah, sekarang tuan-puan, supaya kita tak pergi jauh berbincang tanpa alasan dan dalil, maka mari kita mengenali Allah Azza wa Jalla yang bersifat Al-Ghaffar di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tentunya kalamullah yang paling layak berbicara tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran kita akan bertemu sebanyak 5 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan Al-Ghaffar, iaitulah Allah yang bersifat mengampunkan dosa hamba yang bersalah dan menutup segala keaiban dan keburukan hambanya. Pertama, Surah Taha ayat 82. Surah Taha ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma ihtada. Yang bermaksud, wa inni, sesungguhnya aku, laghaffarun, adalah Allah yang maha pengampun dan maha menutup segala kesilapan kamu, dengan syarat liman taba, bagi sesiapa yang bertaubat. Bertaubat dalam bahasa mudah tadi Ustaz guna apa perkataan? Hello. Ustaz guna bahasa mudah, faham apa dia? U-turn. Kok 5 minit pun dah lupa? Kelas dewasa. Loteh kuliah macam ni. Taubat dalam bahasa Ustaz sembang tadi apa dia? Turning point. Okey, turning point ya. Turning point. Nah, Ustaz diberitahu ni, Ustaz ni kena kuliah di Masjid Sumbajaya. Mereka bahasa Malaysia kurang faham, kena ada banyakkan bahasa Inggeris. Turning point, U-turn. Liman taba, bagi seseorang yang membuat turning point, U-turn, wa amana, dan dia betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal dengan amalan yang saleh, thumma ihtada, kemudian dia cuba memperbaiki diri dia untuk terus mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya apa dia? Allah semacam nak kata begini kepada kita, wahai manusia, kamu buat kerja kamu, aku buat kerja aku. Apa kerja kamu wahai manusia? Kerja kita ialah taubat. Apa kerja kita? Turning point. Apa kerja kita? U-turn. Apa kerja kita? Tauhid, beriman kepada Allah. Apa kerja kita? Repair amalan-amalan yang selama ini kita kata dosa, kemudian pindah kepada wa amila salihah thumma ihtada, terus hidup dalam seka untuk mencari hidayah memanjang. Itu kerja siapa dia? Kerja kita. Kerja Allah apa dia? Ghaffar, dosa kamu aku ampunkan. Ghaffar, keaiban kamu aku kunci rapat-rapat dunia akhirat. Kita buat kerja kita, Allah buat kerja Allah. Kan cantik tu. Maka di antara ciri hamba yang betul-betul nak bertaubat, selain daripada kita mesti berusaha membuat turning point dan U-turn, maka environment sangat penting, yang menjadi circulation kepada hidup kita. Seka sangat penting, environment sangat penting.
Iaitu contoh ya, kalau kita kena pasti bahawa selama ni kita ni banyak lalai, banyak lara. Kenapa? Kerana event yang kita hadiri adalah event-event yang sememangnya menjarakkan kita dengan Allah, menjarakkan kita dengan zikrullah. Ustaz nak sebutlah apa dia event, tapi boleh faham sendiri. Ya, event entertainment yang melampaui batas, event hiburan yang melampaui batas. Maka kita kena ingat, kalau kita betul-betul nak buat U-turn, kita kena berubah. Cari event-event yang boleh mendekatkan kita dengan iman dan amal soleh. Contoh yang ada pada hari ini, Masya Allah. Bayangkan kita datang ke Masjid Al-Falah, masjid dia selalu aura yang sangat positif, sebab itu rumah Allah. Duduk pula bersama dengan rangkaian mereka yang mendengar kuliah, yang dikelilingi dengan para malaikat, yang disebut sebagai Raudatul Jannah. Kuliah agama ni adalah taman-taman syurga. Jadi environment itu sedikit sebanyak menjadikan hati kita yang keras jadi lembut. Hati kita yang bejat membatu akan jadi cair. Maka nak tak nak, environment sangat penting. Ini juga menjawab kepada persoalan, Ustaz, kenapa ya hati anak saya ni keras, hati saya ni keras. Maka Ustaz kena pasti di antara environment yang menjadikan kita jadi macam tu mutaakhir ni ialah ini dia puncanya. Maaf, ini dia. Engagement kita, environment, keterlibatan kita dengan handphone melampaui batas. Setuju atau tidak? Nah, melampaui batas. Melampaui batas macam mana? Akan tiba satu perkataan, saya Ustaz tak boleh hidup kalau tidak ada handphone. Buktinya apa dia? Keluar daripada rumah, bawa kereta, okey, ya, buka dalam beg, ya Allah tertinggal handphone, rela patah balik, rela. Lewat ni setengah jam, rela. Nanti paskat warna merah tempat kerja, rela. Merangkak balik. Kenapa? Saya tak boleh hidup tanpa handphone. Tu dia, bawa kereta. Cuba perhati tengok, bawa kereta sampai traffic light warna merah. Warna merah je, apa buat? Iya, tengok handphone. Tu dia. Terlampau teruknya handphone sampai ke pekak. Betul, satu sudut positif. Handphone menjadikan yang jauh jadi dekat. Sebab apa? Ada grup WhatsApp, boleh komunikasi. Tapi ingat, handphone juga yang dekat jadi jauh. Hilangnya hubungan interpersonal suami isteri. Sebab apa? Sebab kemaruk dengan handphone. Ustaz nak bincang konten apa dia isi tu, biar dulu kita bahasin dulu. Okey. Nah, suami isteri sepatut hubungannya hangat sekali, tapi boleh senyap je. Kenapa? Kerana masing-masing sibuk dengan handphone, dengan dunia tersendiri, dengan citra hidup tersendiri. Betul, makan semeja suami isteri, tapi senyap, wala kalam wala salam. Sebab apa? Nah, suami dengan layan WhatsAppnya, isteri dengan WhatsAppnya. Ustaz pernah berlaku satu peristiwa yang Masya Allah, pada pandangan Ustaz sangat mengambil pengajaran. Lamalah, beberapa tahun yang lepas, iaitu Ustaz nak pergi kuliah maghrib di Masjid Al-Azim, Kampung Pandan. Pada masa itu cuti SPM, adalah 2-3 orang anak Ustaz cuti. Jadi Ustaz kata, jom ikut Abi pergi kuliah maghrib. Okey, sengaja pergi lebih awal, konon-konon singgah kat restoran makan. Singgahlah kat restoran Ustaz dengan 2 orang anak. Okey, tiba-tiba datang satu family, duduk suami, isteri dan seorang anak uniform sekolah lelaki, kurang lebih usia 10 tahun begitulah. Okey, duduk saja, terus suami buka handphone, tengok YouTube,
Isteri pun buka handphone, sedang update WhatsApp. Anak kat sebelah ni bercakap dengan ibu ayah, tapi ibu ayah langsung tak respon. Ya. Ya. Ustaz tega buat tengok saja. Baik. Kemuncaknya, oleh kerana sembang tak layan sebab ibu ayah ni kemaruk dengan handphone masing-masing, anak ni turun daripada kursi pergi ke hujung tu ada akuarium, ada ikan. Dia tepuk tangan dia, ikan buat apa? Ya Allah, Ustaz boleh bayangkan. Anak memang dia tak mampu nak luah perasaan. Tapi kalau kita beri peluang kepada anak itu untuk dia ukir perasaan dia, apa dia kata? Wahai ibu, wahai ayah, oleh kerana kamu tak nak cakap dengan aku, biar aku cakap dengan ikan. Sampai tahap tu. Dan Ustaz tahu ayah dia memang sedang tengok YouTube, tengok bola ke apa dia, bukan kata penting sangat pun. Mak dia sekejap senyum, sekejap gelak dengan handphone dia. Kemuncak datang tag kopi ais, okey, untuk anak dia. Sama juga, tak dilayannya. Sibuk dah, buat apa bang? Habis sibuk, ayah sibuk ni. Last sekali anak tu, okey ni straw, apa dia buat? Dia tekan, keluarkan air, dia tabur atas meja. Ustaz dengan dua orang tengok, nak menggambarkan betapa keringnya hati si anak tu. Sehingga kan anak Ustaz kata, nasib baik ya ayah kita Abi tak buat macam tu kat kita kan. Ustaz memang ada disiplin. Ini Ustaz perasan. Ustaz perasan, okey, balik ke rumah selepas pukul 10 malam, sila simpan handphone dalam almari. No handphone. Sibuk macam mana sekalipun, insya-Allah esok dunia tak akan kiamat. Kok kata nak tahu maklumat takkan habis. Tapi kita yang kena posisikan diri kita. Bila kita nak santai, bila kita nak rehat, bila kita nak tengok TV, bila kita nak berkaraoke secara Islamic karaoke dengan family, bila kita nak baca Quran, cukup. Tapi kalaulah setiap masa dengan handphone memanjang, ini bahaya. Apatah kita kena pasti, bukan kata ada signifikasi yang besar sangat pun. Alahai, pergi makanlah semeja 4 orang, order teh ais pun datang, kita pun hirup, ambil capture gambar, send kepada grup WhatsApp Masjid Al-Falah. Contoh, adalah 20 orang, tulis, sedap sungguh teh ais ini. Datang kawan dia kuda respon, wow. Datang kawan ketiga respon, manis tu. Datang kawan yang keempat, ini air potong kaki. Datang kawan yang kelima, amboi makan sorang-sorang. Datang kawan yang keenam, tak yang jemput kita ke. Datang kawan yang ketujuh, share location, nak join sekali. Datang ke 8, good. Sampai bila nak habis ni? Dik teh ais segelas, ke laut kita perginya, melampau-lampau. Sedangkan orang Islam yang smart, apa dia? Orang yang jaga waktu. Nah, orang yang jaga disiplin. Masa mana nak tengok handphone, masa mana tak nak tengok handphone, masa mana nak sisihkan handphone. Ustaz telah melihat satu testimoni bagaimana kami sekeluarga sibuk dengan handphone sampai pekat terasa tu dingin hubungan interpersonal komunikasi. Balik ke rumah, hempas badan, suami, isteri, anak-anak, sehingga Ustaz kata no handphone, minimizekan penggunaan handphone. Mari kita menjadi manusia manual di atas rumah. Masa tertentu tidak ada handphone langsung, kita menjadi orang biasa. Alhamdulillah boleh hidup, molek-molek ada. Iya, hari Jumaat Ustaz cuba disiplin. Hari Jumaat Sayyidul Ayyam, aku daripada pagi sampai Jumaat aku freekan handphone. Awal-awal memang terfikir boleh ke tidak ni, kita kan seorang yang sibuk,
Tapi Masya Allah, elok saja. Okey, pergi masjid, solat subuh, sujud sejadah, balik, sambung kuliah dengan pelajar tahfiz, kaji Al-Quran, kemudian pergi ke universiti ataupun ada mesyuarat. Okey, kalau siap awal, pergi ke masjid, kalau ada khutbah, ada tazkirah, tak ada tazkirah, Ustaz akan pergi awal ke masjid wilayah, iktikaf kat sana. Kemudian tamat daripada solat Jumaat, barulah Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa itu terasa tenang sebenarnya. Tenang, relax, menghargai masa yang sebenar. Ustaz bercakap pada penggunaan handphone. Belum lagi Ustaz bercakap tentang content dan ingredients. Apa yang digunakannya? Qad aflahal mu'minun alladhina hum 'anil lagwi. Sambung. Dah agak dah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hujung tu apa dia? Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang-orang yang beriman, salatnya khusyuk. Antara lainnya apa lagi? Ialah dalam perkara yang melalaikan, dia avoid, singkirkan, sisihkan. Bolehlah sekali-sekala nak menyantuni, tapi kalau sampai ke pekak kemaru, menjinjing handphone 24 jam, tak boleh. Pada masa itu, dua dosa kita buat. Pertama, apa dosanya? Dosa menghabiskan masa. Terlampau banyak sangat. Sebab itulah berani kita kata, yang kita duduk tengok WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, apakah sama dengan kita tengok dengan masa Al-Quranul Karim? Cuba imbang-imbang sejujurnya. Berapa jam sehari kita peruntukkan untuk handphone kita yang tentunya bukan baca Quran? Tak payah nak bohong lah. Tak lah Ustaz, install Al-Quran. Menyampah aku dengar. Tak Okey, banding kita baca Quran. Tentu. Kalau Ustaz, berani Ustaz kata, Ustaz lebih banyak tengok handphone daripada tengok baca Al-Quranul Karim. Dan ini dosa yang sangat besar ni. Nisbah kepada hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apatah lagi kalaulah konten dia yang kita forward sana, forward sini, entah betul entah salah, itu dosa yang kedua. Ya Allah, sembang bak dosa ni pun tak habis makan dah. Tak habis makan. Nak taubat dengan Allah Ta'ala. Belum dikira dengan dosa curi duit suami. Contoh. Oh tak ada Tak, Ustaz teka je. Ni kan semua ahli syurga ni kan. Baik. Jadi apa yang berlaku hadirin sekalian? Allah beritahu aku ni Ghaffar, yang maha mengampunkan dosa kamu, yang menutup akan segala keaiban dan keburukan kamu. Itu yang pertama. Ayat yang kedua datangnya dalam surah Sad ayat yang ke-66. Surah Sad ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Rabbus samawati wal ard. Tuhan 7 peta langit dan 7 petala bumi. Wa ma bainahuma, dan Tuhan kepada segala yang ada di antara langit dan bumi. Al-Aziz, Tuhan Allah yang gagah perkasa. Al-Ghaffar, yang maha mengampunkan dosa hambanya yang berdosa dan yang menutup segala keaibannya dunia dan akhirat. Allah guna perkataan tersebut. Menjadi hikmah yang paling besar. Kenapa Allah Azza wa Jalla gabungkan perkataan Al-Aziz dan Al-Ghaffar? Aku ini Allah yang bersifat Al-Aziz, gagah perkasa. Aku memiliki manpower government. Seluruh machinery itu di bawah takluk aku. Gagah tu Al-Aziz.
Kemudian Al-Ghaffar, aku juga Maha Pengampun. Nak beritahu betapa perfect, sempurnanya akan sifat Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seseorang itu dia seorang yang baik sampai ke peringkat mengampunkan kesalahan yang dibuat oleh seseorang yang bersalah padanya, ya, dia boleh ampun. Tetapi kalaulah orang itu ada kuasa, setakat yang aku boleh bertindak kepada dia, aku akan bertindak. Kenapa? Dengan kuasa yang ada. Maka setengah orang akan kata, tak apalah, dia datang kepada aku dia minta maaf, aku beri kemaafan dia. Lagipun aku nak balas atas kejahatan yang dia buat, aku ni timun, dia tu ya durian pula bukan sebarang durian musang king. Aku ni nah durian tidak, musang tak ada, king tak ada, corn tak ada, jadi timun. Jadi senang cerita, tak apalah, aku pasrah, aku menggunakan the power of submission, pasrah sajalah, biarlah dia buat kepada aku. Dia kan raja, aku bukan ada kuasa pun. Dia kan yang berhormat, aku bukan ada kuasa pun. Dia kan datuk, dia kan Tan Sri, Tiang Sri, semua ada. Maka kok dia buat salah pada aku, dia fitnah aku, tak apalah, aku maafkan dia. Kita berkata Al-Ghaffar, memaafkan, sebab kita tidak ada Al-Aziz kan, sebab kita tidak ada kuasa. Cuba kita juga ada kuasa. Dia kaya, aku kaya. Dia hebat, aku hebat. Dia pengaruh, aku pengaruh. Dia PM, aku PM. Oh, fightingnya bukan main tau. Watch out dulu. Tapi Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, wahai manusia, aku ini Al-Aziz, gagah. Tapi ingat, at the same time, aku juga Al-Ghaffar. Ayuh, datang kepadaku. Jangan segan. Biar apa aku ni gagah perkasa, kaya paling kaya, cerdik paling cerdik, cantik paling cantik, tapi tak apa, aku ada ruang untuk aku memaafkan kamu. Masya Allah. Baik. Baik. Allah yang kita sembah ni sangat baik. Tapi tengah-tengah macam tu pun ramai yang tak nak datang kepada Allah kan. Ramai yang tak nak datang, bersimpuh, sembam dahi ke lantai, taubat kepada Allah. Ini mengingatkan Ustaz kepada satu peristiwa. Peristiwanya ialah seorang tukang gunting rambut pelanggan. Sudah datang pelanggan yang kedua, yang agak brutal sedikit, mulutnya celupar. Okey, duduk, elok sedang gunting, mula dia bercakap. Saya nak pertikailah Allah ini adil ke tak adil. Terkejut tukang gunting ni. Kenapa? Ya, Allah kata Allah itu maha kaya, betul. Tapi kenapa ada hamba-hamba Allah yang miskin? Begitu jawapan dia. Tengah-tengah sembang tu bunyi siren ambulans. Tengok tu, confirm ada orang sakit. Bukankah Allah itu maha sehat, maha segar? Kenapa tak sembuhkan orang sakit tersebut? Ya Allah, pedihnya tukang gunting ni. Nah, duduk seketika, itu dia ada orang susah. Kenapa Allah yang maha berkuasa, yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha pemurah tidak bantu manusia susah, biar semua hamba ni kaya, senang belaka? Nah, tukang gunting ni ya kecil-kecil nampak. Okey. Tiba-tiba tengah dia argue itu, argue ini, datang lalu melintas kat cermin kat luar tu seseorang yang rambutnya panjang. Wah, siap. Dia lipat balik. Dia kata, "Hey bro, nah, kamu tengok tak? Ada seorang lelaki yang sedang berdiri kat luar kedai aku ni, rambutnya panjang." Ya, nampak? Kenapa rambut dia panjang? Sedangkan dia tahu ini kedai gunting. Padahal boleh saja untuk menjadikan rambut itu pendek.
Oh, senang saja sebab dia tak datang kepada kamu. Kalau dia datang kepada kamu, duduk atas kursi macam aku duduk, hulurkan rambut dia, gunting rambut, selesai. Nah, itulah jawapan aku. Jawapannya ialah kamu timbulkan itu dan ini, argue itu, argue ini, bukan silap Allah, tapi kerana sang hamba tidak kembali kepada Allah. Sebagaimana si yang rambut panjang tadi, rambutnya terus panjang, tak pendek, sebab dia tidak kembali kepada tukang gunting untuk hulurkan rambut dan sila potong rambut aku. Demikian nun di sana, di luar sana, adanya manusia yang stres, depres, tension, meroyan. Tu dia. Kenapa? Kerana dia tidak betul-betul kembali kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar. Maka di sini timbulnya perbincangan, hadirin sekalian. Ambil kata kunci, iaitu tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam dunia ini kecuali dosa yang kita buat. Tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam dunia ini, yang paling berbisa, kecuali dosa yang kita buat. Oh taklah Ustaz, orang fitnah kita itu paling berbahaya. Benar, tetapi tidak separah dosa yang kita lakukan. Paling tinggi orang fitnah kita, hujungnya kita akan mati. InsyaAllah silap hari bulan kita dapat pahala lumayan akhirat kelak kan, gara-gara orang fitnah kita. Itu nikmat hujungnya. Memang dunia kita mungkin hilang segala-galanya. Kenapa? Orang fitnah kita. Tapi pahala lumayan menunggu akhirat kelak. Dan sakit Ustaz, itu adalah sesuatu yang paling berbahaya. Tak? Sakit kalau redha, dia kebaikan. Tapi dosa yang kita buat ini sangat berbahaya. Berbahaya sampai ke setahap para ulama membuat perumpamaan betapa bahaya dosa yang kita buat itu samalah seperti seseorang yang pergi ke kedai membeli paku payung. Paku payung macam mana ni? Ya ada payung ni. Oh senang macam tu ya. Paku payung ni paku edit. Paku payung. Faham kan? Ya baik. Paku payung kemudian taburkan di jalanan, pastikan yang tajamnya ke atas, yang payungnya melengkup, maknanya atas. Kemudian apa yang berlaku? Kita sendiri yang angkat kaki, kita sendiri yang cari mana bahagian tajam paku payung, kita sendiri yang pijak. Sakit pasti, pedih pasti, darah mengalir pasti, sakit. Itu baru sebelah kaki. Nah, angkat lagi kaki yang kedua, kaki kanan ni, cari mana dia paku payung, cari mana bahagian paling tajam, kemudian kita sendiri yang pijak. Kalau kita boleh mengambil itu emosi, ya Allah sakitnya, meraunya, apatah kalau paku payung tu berkarat hitam. Begitulah nilai kepada dosa. Nilai kepada dosa menjadikan kita ini hidup tidak bahagia. Nilai kepada dosa menyebabkan kita ini stres. Nilai kepada dosa menyebabkan hidup ini seolah-olah tidak ada cahaya di hujung terowong. Bukan silap ibu mengandung, tapi silap kita tidak kembali kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar. Itu sebab di sana adanya apa yang disebut terapi istighfar, terapi taubat. Kita, Masya Allah, selama ini kalaulah berlaku apa jua masalah, kita akan sibuk repair masalah tersebut. Tetapi mungkin di kalangan kita jarang repair interpersonal hubungan kita dengan Allah melalui sistem taubat. Contoh, katakanlah suami isteri, okey, berkelahi, datanglah kepada kita. Dan hal ini pernah Ustaz buat kepada pasangan yang berkelahi. Sudah lama ceritanya. Biasanya kalaulah suami isteri mengadu hal dan beritahu masalah rumah tangga dia, suami kata begitu, isteri kata begini, agak-agak selesai kat cerita. Tak selesai kan? Sebab apa? Masing-masing mempertahankan kebenaran masing-masing. Nah, okey,
Kita membuatlah contohnya, okey nah puan, ini dia kertas A4. Nah tuan, kertas A4. Sila senaraikan kebaikan tuan, keburukan tuan. Konon-konon nak selesai masalah. Makin kencang berkelahinya. Akhir sekali apa yang Ustaz buat ialah terapi taubat. Ustaz kata begini sajalah. Sila ambil tempoh bertenang selama 3 hari. Jangan tinggal sekali. Kalau boleh keluar daripada rumah salah seorang ataupun kedua-duanya sekali, pergilah satu environment yang baru, pergi hotel tempat yang selesa ke, pergi i'tikaf kat masjid ke, apa dia buat? Taubat atas dosa kita sendiri. Boleh jadi dosa aku ni lah menyebabkan rumah tangga aku tak bahagia. Apa dosa aku? Okey, boleh jadi dosa akunya, okey, solat tak solat sama banyak, ataupun dosa akunya solat tak khusyuk, ataupun dosa akunya rezekinya haram, ataupun dosa akunya ialah ada anak tapi tak didik anak elok-elok, ataupun dosa aku ni pengotor orangnya, ataupun dosa aku ni serahkan, walaupun paling kecil. Ustaz siapa pakai ajar, boleh jadi tuan pernah sekali makan coklat kemudian buang kulit coklat kat luar. Itu namanya berdosa tu. Sebab apa? Sebab tidak menjaga kebersihan. Siapa tahap tu? Ya, siapa tahap tu. Boleh jadi pernah satu ketika saudara pergi makan kat restoran, kemudian bokong-bokong lepas, kemudian pergi. Orang kira kat belakang tengok, ya Allah gelinya. Itu dosa tu, menyakitkan orang. Siapa tahap tu? Siapa tahap tu. Oh banyak dosa. Memang banyak dosa. Serahkan dosa. Boleh jadi dosa ni lah menyebabkan anak kita keras hati. Boleh dosa inilah menyebabkan hubungan interpersonal, hubungan suami isteri yang dingin. Boleh dosa inilah menyebabkan rezeki kita ni sempit. Taubat. Suami taubat, isteri taubat. Selepas 3 hari jumpa. Nyata sekali hadirin sekalian, bukan repair komunikasi, bukan repair orang lain, tapi repair diri sendiri. Repair diri sendiri. Pada masa itu, Masya Allah, hubungan keluarga jadi baik. Ustaz masih ingat, sentiasa ingat, kalau anak-anak nak menghadapi peperiksaan exam, Ustaz mengaku, okey, panggil Kak Long, Abang Ngah, Kak Lang, Pak Teh, Mak Uda, Mak Su. Nah, nama anak ramai tak ingat. Jadi, letak gelaran saya senang. Okey, nah kamu akan menghadapi peperiksaan SPM tahun ni ya. Baik. Mari sama-sama kita taubat. Bantih akan SPM tahun ni. Mari sama-sama kita taubat. Abi tidak mahu kerana dosa yang Abi lakukan ini menyebabkan Allah hukumkan kamu tak lulus SPM kamu. Abi banyak dosa. Dosa Abi dengan Allah, dosa Abi dengan ibu kamu mungkin, dosa Abi dengan kamu mungkin, dosa Abi dengan masyarakat, mungkin rezeki Abi tak bersih, mungkin Abi tak jaga masa, mungkin Abi qiyamul lail tak banyak, mungkin Nabi, marilah kita buat terapi taubat. Nak bertaubat banyak-banyak. Abi bertaubat banyak-banyak. Abi tak nak kerana dosa yang Abi lakukan ini menyebabkan kamu payah nak belajar. Abi tak nak kerana dosa yang Abi buat ini menyebabkan tersekat rezeki kamu. Abi tak nak di dosa yang Abi buat ini menyebabkan kamu hidup stres. Maka Abi kena taubat. Akur atas kelemahan diri kita. Betul kita nak repair anak kita biar cerdik, tapi kita kena repair diri kita sebagai sang ayah yang mendidik anak. Hadirin sekalian, demi Allah, Allah Maha melihat ni. Allah melihat kita menyusun lalu lintas kehidupan kita. Kalaulah hamba Allah yang tak taubat, yang tak al-luju' ila Allah, yang datang kepada Allah, yang bersimpuh mencari Allah, yang dahi sembam ke lantai pun tidak, pun Allah beri kod mewah bagi mewah, nak kaya bagi kaya, nak lulus SPM bagi lulus SPM. Masakan kita hamba yang bertaubat. Allah pula bukan calang-calang, Allah Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun.
Belum dikira dengan hadis yang disebut man lazim al-istighfar ja'alallah min kulli dhiqin harajan. Sesiapa yang melazimkan taubat kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar Allah itu, Allah akan berikan kepadanya kesempitan hidup lapang. Wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepadanya rezeki yang dia tak sangka-sangka dapat padanya. Masya Allah. Ini janji Allah ni. Demi Allah, janji Allah pasti benar. Taubat, rezeki lapang. Taubat yang stres jadi tenang. Taubat yang kusuk jadi selesaikan. Wa razaqahu haitsu la yahtasib. Allah bagi rezeki pada lapangan yang dia tidak tahu. Rezeki ni jangan nampak duit saja. Apa itu rezeki? Duit. Apa je duit? Rezeki. Kok bila nak habis kuliah macam ni? Rezeki itu luas. Rezeki itu luas. Apa jua kurniaan Allah yang dengannya kita selesa, itu namanya rezeki. Salah satu cara untuk meraih rezeki Allah apa dia? Kuat. Apa dia? Taubat. Di saat kita bertaubat, kita pergi kepada Allah yang bersifat Al-Ghaffar. Nah, faham tu. Contoh, maaf ya, ini sekadar contoh. Okey, kita perasan anak kita yang kahwin 5 tahun tu masih belum dapat zuriat, ya Allah, usianya kita nak timang cucu ni. Bimbang kok kita pula yang beranak. Maka kita pun perasan anak kita ni yang kahwin 5 tahun tu macam-macam ikhtiar apa dibuat, pergi jumpa dengan pakar perubatan, tengok cek kesuburan, semua is okay. Maka pada masa itu beranikan diri. Nak, wahai anak ibu, wahai menantu ibu, marilah kita kembali kepada spiritual solution. Penyelesaian secara spiritual. Taubat. Taubat. Kena pasti apa sesuatu yang tak lapang dalam hidup kita. Taubat. Mungkin ada dosa dengan ibu ayah, mungkin ada dosa dengan teman, mungkin ada dosa dengan kucing yang duduk atas dashboard kereta kita yang kita hempas. Tahu kan cerita tu? Nah, kan viral tu. Kucing nak berehat penat. Geram dia kat kucing, ambil tu dia sembam tenyeh, pening kawan ni. Dosa ke tidak? Pasti dosa tu. Taubat kepada Allah. Boleh jadi dosa itu menyebabkan rezeki tak sampai. Apa rezekinya? Anak tadi tu yang ada 5 tahun kahwin tu belum dapat rezeki tu. Maknanya itu putaran hidup. Kenapa stres begini ya? Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Itu berapa ayat? Baru 2 kan? 3 lagi tu pandai-pandailah cari sendiri dalam Quran. Nah, ini nota ustaz. Baru saja kat sini. Nombor 3, 4, 5, 6, 7. Belum lagi dibahas. Apa yang jelas begini ya, perbincangan tentang Asmaul Husna ini sangat luas. Apatah lagi bila kita kaitkan dengan Al-Quran itu sendiri. Intinya bukan soal, maaf cakap, bukan soal ilmu ustaz yang banyak, tidak, tapi nak beritahu melautnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak mungkin dapat dihabiskan dalam satu kuliah. Apapun ini sekadar awareness, kesedaran. Oh macam ni ya gaya rupa. Selebihnya explore lah sendiri. Dan ustaz dalam berkuliah ni tentunya ustaz akan berpegang kepada sunnah Nabi. Nabi akan makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maka ustaz juga akan berhenti sebelum tuan-puan menyampah. Tengok muka ustaz. Menyampah belum? Assalamualaikum Ustaz, dan kita doakan bersama untuk saudara Nurizan bin Abdul Ghani kerana kritikal jantung di Hospital Sungai Buloh. 2. Ahmad Rayyan bin Ahmad Mukhtar, masalah dalam perut. Mohon Ustaz bacakan doa untuk Hajah Salwa
yang menyambut hari lahirnya hari ini. Wah, piwip. Okey, ustaz boleh baca doa untuk kasual tapi dengan syarat ada kek. Apa ada kek tak ini? Okey, kesihatan yang baik, kebahagiaan dunia akhirat diberi dan sebagainya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Wahai Allah, Tuhan yang maha mendengar setiap butiran hamba-hambamu yang sedang bermunajat kepada Engkau. Allah, lihatlah kepada kami di saat ini sedang bersimpuh di hadapan Engkau, membawa sekeping hati yang sangat mengharapkan redha dan kasih daripada Engkau. Kiranya wahai Allah, ampunlah seluruh dosa-dosa kami, biar sebesar apa sekalipun akan dosa dan kesalahan kami. Kami belajar wahai Allah, Engkau Tuhan yang bersifat Al-Ghaffar, yang maha mengampunkan seluruh akan dosa-dosa hamba-Mu. Engkau wahai Allah yang bersifat Al-Sattar, yang menutup segala keaiban dan keburukan yang telah dilakukan oleh kami sebagai hamba-hamba-Mu. Justru wahai Allah, ampun dosa kami, tutup segala keaiban dan kekurangan yang ada pada kami. Tidak mungkin kami datang kepada Engkau akhirat kelak dalam keadaan membawa dosa-dosa yang penuh, yang pasti kami akan dihumbang kerana ke Engkau. Justru wahai Allah, biarpun kami ini hamba-hamba-Mu yang berdosa, kami tetap menagih keampunan daripada Engkau, Tuhan yang bersifat Al-Ghaffar. Wahai Allah, di saat ini hamba-hamba-Mu yang sakit, sembuhkanlah sakit-sakit mereka. Dikala kami ada yang berhajat, Engkau sempurnakanlah hajat-hajat kami. Dikala kami ada yang bermasalah, Engkau Tuhan yang mencipta masalah kepada kami untuk menguji kami sama ada bersyukur atau bersabar. Dan Engkau Tuhan yang maha berkuasa untuk mencabut seluruh masalah-masalah kami dan gantikan ia dengan solusi yang terbaik. Rabb, jadikanlah sisa-sisa usia yang ada pada kami jalan taubat untuk kembali ke pangkal jalan, memperbaiki hati paling ikhlas kepada Engkau, memperbaiki amalan paling istiqamah kepada Engkau. Wahai Allah, bersihkanlah hati ini daripada segala bentuk mazmumah, ujub, riya, takabur, sombong, bakhil, kedekut, buruk sangka, kecewa, lalai daripada mengerti Engkau. Wahai Allah, gantikanlah hati dengan hati-hati yang baik, hati yang mahmudah, hati yang penuh dengan redha, syukur, kasih, sayang, pasrah kepada Engkau. Wahai Allah, Engkau lebih mengetahui tentang hati kami. Andai hati ini terlampau keras membatu, jauh daripada mengerti Engkau, lalai memanjang, maka kami bersedia wahai Allah, gantilah hati dengan hati yang baru, hati yang hujungnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Engkau redha kepada kami dan kaminya pasti akan berpuas hati dengan Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, mustajabkanlah doa kami dan sempurnakanlah hajat-hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian, Ustaz nak update sikit. Pertama sekali, Ustaz nak ambil kesempatan merakamkan jutaan terima kasih ya kepada tuan-puan yang sentiasa memberikan infak kepada pembangunan Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz pada fasa yang kedua. Keduanya ialah dalam perancangan kami, memang kami target sepanjang tahun ini campur dengan sepanjang tahun depan adalah proses membinanya sehingga siap. Bangunan tu agak besar, boleh memuatkan insya-Allah 420 orang pelajar lengkap dengan asramanya. Dan pengajian di Madinatul Huffaz ini ialah 6 dalam 1 dalam 6. Apa dia? Hafazan Al-Quran, akademik, diniyah, kitab turas, kepimpinan dan ko-kurikulum. Sehingga sekarang ini ratusan pelajar telah pun berjaya menghafaz Al-Quran dan cemerlang dalam SPM, dan kita juga pastikan mereka insya-Allah memiliki akhlak yang mulia.
Demandnya sangat tinggi dan ke tempatnya terbatas. Itu yang menjadikan fasa 1 terpaksa dibuat fasa kedua. Jadi apa yang dibuat oleh Ustaz Sunafizah Musa, kami lancarkan, namanya ialah infak Jumaat. Infak Jumaat artinya kod siapa yang nak infak sempena hari Jumaat, bismillah, bain kepada tahfiz Majlis Hufaz. Jadi sebagai satu signal, insya-Allah pada setiap hari Khamis kami mulai sebarkan klip video menceritakan tentang infak hari Jumaat di tahfiz Majlis Hufaz. Jadi sesiapa yang menerima link WhatsApp, email ataupun YouTube pada apa yang diwar-warkan tahfiz bil hufaz, silalah panjang-panjangkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan batu, besi, keruli yang ada di tahfiz Majlis Hufaz itulah sebahagiannya datang daripada infak tuan-tuan dan puan-puan. Beri sikit tanda ingat, beri banyak tanda ada, tak beri langsung tanda kedekut.